Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, bersama-sama dengan Dr. Daniel di petang yang permai ini. Hari ini hari Ahad 5 Jun 2022 bersamaan dengan 5 Zulqaidah 1443 Hijrah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal izinkan pertemuan di petang yang permai ini. Walaupun pada asalnya kita mencadangkan untuk diadakan secara bersemuka di samping live streaming di Surau Kompleks Belia Batu Uban. Tetapi disebabkan beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan, kita masih lagi mengadakan kelas ini hanya dalam bentuk live streaming. Biiznillah, Ahad depan kita akan lakukan dengan dua cara, iaitu secara bersemuka di surau yang kita sebutkan tadi, di samping live streaming biiznillah. Dan terima kasih kepada saudara Rosman yang menggantikan adik Ridwan di petang ini. Ridwan ada kenduri di negeri luar Pulau Pinang, maka saudara Rosman dari Pro Media Tasdid menggantikan beliau. Terima kasih banyak pada saudara Rosman. Dan kita masih lagi diserang dengan COVID-19, namun dalam konteks Malaysia, kes nampak ada penurunannya. Dalam beberapa hari ini sentiasa kurang daripada 2,000 kes sehari. Pada 4 Jun baru-baru ini ada 1,591 kes pada hari itu. Artinya kurang daripada 2,000 kes. Namun ada lagi satu wabak yang menyerang kita, terutamanya anak-anak kita, iaitu penyakit mulut, tangan dan kaki ataupun HFMD, yang pada tanggal 1 Jun 2022 dilaporkan kes di Malaysia telah meningkat kepada 28 kali ganda berbanding tahun lepas, hingga Jun tahun lepas. Meningkat 28 kali ganda kes HFMD menyerang anak-anak kita. 90% lebih menyerang anak-anak berumur 6 tahun ke bawah. Bakinya 12 tahun ke bawah, dan tidak begitu ramai ada juga dari kalangan orang-orang tua. Jadi memerlukan kita berhati-hati tentang anak-anak kita, jaga kebersihan, jika ada jangkitan, kuarantin, dan tidak menyebabkan beliau bergaul dengan anak-anak yang lain, sebab ia mudah menjangkiti orang-orang lain, terutamanya dari kalangan anak-anak 6 tahun ke bawah. Itu sedang menyerang Malaysia sekarang. Dan tidak dilupakan, perlu juga saya sebutkan tentang kes denggi yang juga meningkat. Hingga April 2022 berbanding tahun lepas, hingga ke April 2021, kes telah meningkat lebih kurang 40% lebih berbanding tahun lepas. Ini kes denggi, terutama bila musim hujan. Jadi kita perlu jaga takungan air, jangan biar air menakung, menjaga juga kebersihan secara umumnya. Ini antara perkara yang kita kena jaga. Dari segi agama Islam, terdapat sebuah hadis yang menarik yang boleh kita fokuskan pada petang ini, iaitu sabda Nabi SAW yang berbunyi, la dharara wa la dhirar. Hadis bertaraf hasan, riwayat Imam Ibnu Majah. Yang bermaksud, jangan lakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat, dan jangan membalas dengan kemudaratan. Buat mudarat pun jangan, balas dengan perkara yang mendatangkan mudarat pun jangan. Artinya Islam melarang kita menghasilkan apa-apa bentuk mudarat ke atas diri dan ke atas orang lain. Lantas dalam konteks penyakit yang kita sebutkan tadi, apa-apa saja yang kita lakukan yang boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Anak kita dijangkiti HFMD, kita bawa ke tadika, bawa dia ke tempat orang ramai
yang boleh menyebabkan penyakit itu menjangkiti orang lain, kita mendatangkan mudarat pada orang lain. Ini suatu kesalahan mengikut agama Islam. Ataupun kita biar air di keliling rumah kita bertakung, kemudian ada jentik-jentik dan sebagainya, dan akhirnya menghasilkan penyakit denggi, maka kita mendatangkan mudarat kepada orang lain. Itu dilarang oleh agama kita. La darara wa la dirar. Jangan buat apa-apa pun yang boleh mendatangkan mudarat, dan jangan balas dengan sesuatu yang mendatangkan mudarat. InsyaAllah. Itu sedikit peringatan dalam konteks wabak yang menyerang kita dan bukan sekadar COVID-19. Ya? InsyaAllah. Kita kembali pada agenda kita. Dan pada petang ini kita mulakan dari ayat berapa? Kita mulakan dari ayat nombor 26. Biiznillah. Tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia semua? Surah Al-A'raf, surah nombor 7, bermula ayat nombor 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-A'raf surah nombor 7 ayat 26, 27, 28 yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, yakni manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup auratmu dan juga pakaian untuk perhiasan bagimu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Dia, yakni syaitan, menanggalkan dari keduanya pakaian mereka untuk memperlihatkan kepada kedua mereka aurat mereka. Sesungguhnya syaitan, yakni iblis dan pengikut-pengikutnya, mereka melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi golongan yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, yakni golongan yang kufur, apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah juga menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji.
Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Alhamdulillah, itulah 3 ayat yang bakal kita analisis, yang bakal kita tadabbur di petang yang permai ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, mari kita imbau sedikit ingatan kita tentang beberapa perkara yang telah kita bicarakan sebelum ini. Sebagai peringatan, kita telah menyentuh kisah tentang iblis, malaikat, Adam, Hawa, dan yang berkaitan dengan keempat-empat makhluk Allah ini. Bermula ayat 11 surah Al-A'raf hingga ke ayat 25. Petang ini kita masuki ayat nombor 26. Jadi ayat 11 hingga ke ayat 25, kita telah fokus tentang ayat-ayat yang begitu penting berkaitan dengan hidup kita, hidup keluarga kita, dan perjalanan kita dari dunia menuju ke akhirat. Mari saya angkat beberapa persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba menjawab persoalan hasil daripada perbincangan sebelum ini berkaitan ayat 11 hingga ayat 25. Soalan pertama, siapakah iblis? Soalan pertama, siapakah iblis? Ada siapa dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang nak cuba menjawab? Siapakah iblis? Datin nak menjawab. Iblis merupakan makhluk Allah yang hidup sebelum Adam. Dan iblis, adakah dia dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan jin? Jawapan yang betul ialah iblis dari kalangan jin. Tapi ingat, ada ulama mengatakan ia dari kalangan malaikat. Dan saya telah menegaskan pendapat mana-mana ulama, saya tolak sepenuhnya, memandangkan ia amat bercanggah dengan nas. Kita berbicara tentang surah Al-A'raf, tentang syaitan itu ataupun iblis, ia Allah cipta dari api. Very clear cut. Allah sebutkan iblis Allah jadikan dari api. Dan jelas Allah menyatakan dengan jelas malaikat diciptakan daripada nur, cahaya. Api dan cahaya tidak sama. Itu yang pertama. Dan kita merujuk pada surah Al-Kahfi, surah nombor 18, ayat nombor 50. Allah dengan jelas, eksplisit mengatakan iblis itu dari kalangan jin. Allah sebut dengan jelas iblis dari kalangan jin. Maka tidak ada lagi perkataan berdepan dengan dalil-dalil seperti ini. Maka soalan pertama telah pun terjawab. Iblis dari kalangan jin, dia makhluk Allah dan dia kufur kepada Allah, pasti akan diazab selama-lamanya. Itu hasil perbincangan kita sebelum ini. Soalan yang kedua. Selepas diarahkan malaikat sujud kepada Adam, malaikat sujud kecuali iblis, dan iblis tidak sujud dan dia dari kalangan jin. Maka iblis dihalau keluar dari tempat mulia bersama malaikat sebelum itu. Dia pun dikeluarkan. Maka akhirnya Adam tinggal di syurga. Dan akhirnya iblis berdendam kepada Adam. Dan dengan menggunakan apa yang Allah izinkan ke atasnya, maka akhirnya dia telah mempengaruhi Adam. Dan Adam ketika berada di syurga telah Allah kurniakan seorang isteri yang kitab-kitab tafsir menamakannya sebagai Hawa. Dan telah kita bicarakan tentang asal usul Nabi Adam, iaitu dari tanah. Asal usul Hawa dari mana? Hawa Allah jadikan dari apa? Dari tanah juga, ataupun dari tongkol kayu, ataupun dari apa, tuan-tuan dan puan-puan? Quran silent. Quran diam. Shh.
Hadis Bukhari menyebutkan tentang satu perkara, iaitu wanita Allah jadikan dari tulang rusuk. Hamka membuat analisis yang memang tidak ada dalam kitab-kitab tafsir yang kita kaji sebelum ini. Hamka mengatakan dalam kitab Old Testament, kitab Perjanjian Lama, memang disebutkan Hawa ataupun Eve dijadikan dari tulang rusuk Adam. Dan ada ulama yang terpengaruh dengan pendapat itu. Sebab tu ada kitab tafsir yang mengatakan Hawa terjadi dari tulang rusuk Adam. Terpengaruh dengan riwayat Israeliat ini. Tiba-tiba ada hadis sahih mengatakan wanita terjadi dari tulang rusuk. Tapi Hamka mengatakan hadis itu tidak menampakkan secara eksplisit, secara qat'i, secara putus bahawa Hawa terjadi daripada tulang rusuk. Sebaliknya hadis itu memfokuskan tentang perangai wanita yang Nabi sebut persis seumpama tulang rusuk yang bengkok, yang andai kata kamu cuba membetulkannya, dia akan patah. Artinya wanita itu cantik dalam kebengkokannya. Tiada siapa mengutuk tulang rusuk walaupun dia bengkok, sebab ia telah cantik dalam keadaannya. Sama seperti wanita, tidak patut dikutuk. Ia cantik dalam keadaannya. Kita nak paksa ubah dia secara melampau, dia akan patah dan dia akan rosak. Maka hadis yang mengatakan wanita dari tulang rusuk, kata Hamka, hadis itu menjurus menceritakan tentang perangai wanita persis tulang rusuk, bukan menceritakan wanita khususnya Hawa dicipta dari tulang rusuk. Okey? Jadi tentang kejadian Hawa, Quran diam. Hadis tidak menampakkan dengan jelas tentang asal usul itu. Namun kita simpulkan, jika ada ulama mengatakan, ada orang mengatakan Hawa berasal dari tulang rusuk, boleh tak kita terima? Boleh tak kita terima? Kita boleh terima sebab ia suatu yang tak mengubahlah, tak mengubah akidah apa-apa, boleh terima. Betul, ada ulama berkata demikian, harus terima, tapi bukan sebagai satu pegangan mantap, bukan sebagai satu pegangan mesti begitu, tidak. Dan saya tidak menerimanya, tidak salah. Dia tak bercanggah dengan akidah. Ada ulama berkata demikian, tidak salah, hanya menceritakan tentang asal usul Hawa yang memang ada. Jadi tak mengubah akidah apa-apa. InsyaAllah. Harus sahaja, bukan suatu kepastian. Ini penderian-penderian yang telah kita bicarakan. Soalan ketiga. Iblis membisik kepada Adam dan Hawa. Sebab Allah memerintahkan kedua-duanya, jangan kamu mendekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Nama pohon itu Allah tak sebut. Sebab tu ada ustaz sekalipun mengatakan pohon itu namanya pohon khuldi. Tak betul. Allah tak sebutkan namanya pohon khuldi. Tak ada, khuldi ni kekal abadi. Pohon kekal abadi. Quran tak sebut, hadis tak sebut. Kita mereka-reka nama pohon itu. Yang Allah sebut, jangan kamu berdua dekati pohon ini. Full stop. Sebab apa? Allah tak beritahu sebab, hanya perintah Allah. Makan, minum, enjoy di syurga. Pohon ini jangan kamu dekati. Iblis berdendam dengan Adam, sekaligus apa-apa yang berkait dengan Adam termasuk Hawa, dia bisikkan pada mereka berdua, Tuhan Allah tidak izin kamu mendekati. Sebab apa? Jika kamu mendekati dan memakan buah dari pohon ini, kamu akan jadi malaikat, ataupun kamu akan hidup kekal abadi di syurga kalau makan buah dia. Sebab itu Allah tak bagi kamu dekati, takut kamu mengambil buah dia dan kamu jadi malaikat ataupun kamu hidup kekal abadi. Dia bisik. Dan ini telah kita bincangkan. Sebab selepas Iblis membisik pada Adam dan Hawa, apa kata Iblis? Apa Iblis kata? Iblis kata, aku penasihat bagimu.
Ini penasihat tak minta persen. Oh, iblis, dia penasihat tak minta persen, tuan-tuan dan perempuan. Kononnya dia itu ikhlas. Ini bahaya iblis. Dia rasuk kita, dan cara dia rasuk itu nampak macam dia ikhlas sangat. Aku penasihat bagimu, tak minta persen pun. 20%, 30% tak minta. Itu iblis. Dan Adam dan Hawa termakan bisikan iblis dan syaitan. Dalam Bible disebutkan yang mempengaruhi Adam mendekati pohon dan memakan buah pohon adalah Eve, Hawa. Dalam Bible. Sebab itu dalam Bible yang berkata demikian menghasilkan rumusan oleh Saint Augustinus dan sebagainya, rumusan yang cukup mengelirukan. Apa dia? Punca lelaki melakukan kemungkaran adalah wanita. Oh. Dia perempuan punca bala kita lelaki. Ini satu rumusan yang bahaya, tuan-tuan dan perempuan. Artinya punca bala bagi lelaki ini perempuan. Punca Adam tergelincir Hawa. Soalan saya yang ketiga. Soalan yang ketiga. Adakah benar Hawa mempengaruhi Adam untuk melanggar perintah Allah mendekati pohon yang kita sebutkan tadi? Tidak benar. Mengapa? Sebab dalil Quran. Allah mengatakan, contoh dalam surah Al-Baqarah, apa Allah kata? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ Azalla itu syaitan menyebabkan gelincir. Gelincirnya siapa? Lahuma, kedua-duanya. Bukan seorang. Bukan Allah kata, Allah menggelincirkan Hawa dan Hawa menggelincirkan Adam. Tidak. Dua-dua kena sekali. Iblis serang dua-dua sekali. Malah kata Hamka, dalam surah Toha disebutkan Adam sahaja yang tergelincir, untuk menampakkan bahawa kegelinciran Adam berpunca dari pilihannya sendiri. Tak ada berkaitan dengan isterinya bernama Hawa. Jadi jangan salahkan wanita jika lelaki tergelincir, jika lelaki jatuh. Kita berbeza dengan Bible, dengan Kristian dalam bab ini. Iaitu, adakah Hawa punca Adam tergelincir di syurga? Jawapan Islam ialah tidak. Kedua-duanya tergelincir sebab kedua-duanya terpengaruh dengan bisikan iblis. Clear? Itu pendirian penting, tuan-tuan dan perempuan. Pendirian penting. Hawa bukan penyebab Adam tergelincir. Wanita bukan penyebab lelaki jatuh. Lelaki sendiri kena menentukan cara hidupnya, kompas hidupnya. Ya, wanita mungkin akan merayu, mungkin menggoda. Ya, itu kita tak nafikan. Tapi bila lelaki tergoda, jatuh, salah dia. Dia memilih jalan untuk digoda dan turut kepada kemahuan wanita. Salah dia. Salah dia. Jangan salahkan wanita, lelaki terselamat. Kita apa-apa pun kena pada wanita lah. Kita okey je. Itu sikap salah. Okey? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kesan dosa Adam. Kristian ada satu pendirian. Apa dia pendirian itu? Konsep apa yang Kristian pegang? Ini benda besar ni bagi kepercayaan Kristian. Tentang apa? Tentang the original sin. Kesan dosa Adam menyebabkan Bani Adam semua dilahirkan berdosa. Dosa Adam ni terpalit pada semua Bani Adam. Tanpa pengecualian. Artinya, bila Adam derhaka pada Allah, tergelincir, Kristian, dia dihukum berdosa. Maka, dosa Adam ini diturunkan pada semua Bani Adam. Ini kepercayaan Kristian, bukan kita. Maka, Bani Adam semua dilahirkan berdosa. Dan akhirnya datang Jesus, kepercayaan Kristian. Maka Jesus disalib. Why? Mengapa Jesus disalib? Supaya dosa anak cucu Adam ni ditebus.
Kita itu tak berdosa lagi. Sebab Jesus tebus dosa kita, Bani Adam. Sebab itu dia disalib. Ini dia panggil apa? Ini dia panggil original sin. Maka dari kisah yang kita bicarakan ini, orang Kristian dia buat satu kesimpulan yang menghasilkan sebuah kepercayaan. Dan kita kena faham. Kita tak beriman dengan semua itu. Dalam bahasa Melayu, original sin dia panggil apa? Dosa warisan. Orang Islam tidak beriman sama sekali dengan dosa warisan. Disokong oleh sebuah hadis, setiap anak dilahirkan, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah, suci, bersih. Bukan dilahirkan terus berdosa dengan dosa warisan. Itu soalan yang keberapa tu? Soalan yang keempat. Nabi Adam tergelincir. Ada orang mengatakan Nabi Adam berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita mengatakan Nabi Adam berdosa? Allah sebut jelas dalam Quran. Allah sebut kalimat, dia ghawa, dia sesat. Ghawa, Allah sebut. Allah sebut, fa'azalla, tergelincir. Allah sebut dia derhaka. Allah sebut dalam surah Toha tentang Adam. Dia sesat, dia derhaka, dia tergelincir. Ada yang mengatakan, menampakkan rasul-rasul berdosa. Bermula dengan Nabi Adam. Nabi Adam berdosa. Ada yang berkata demikian. Soalan Dr. Daniel. Bolehkah kita berkata Nabi Adam berdosa? Tuan-tuan dan puan-puan, kita buka balik apa yang ditulis, apa yang saya bicarakan. Boleh tak kita mengatakan Nabi Adam berdosa? Kalau kita berkata demikian, artinya kita juga boleh mengatakan ada rasul yang juga berdosa. Kalau kita buka pintu itu. Sebab itu saya nak bagi satu rujukan. Saya nak peringatkan tentang satu rujukan dan satu kitab yang saya suka sangat untuk saya quote, saya sebut petang ini, karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Ismatul Anbiya. Ismatul Anbiya, kemaksuman Nabi-Nabi. Ini imam besar ni, imam tahun ke-5 Hijrah. Kitab Tafsir Al-Kabir beliau cukup terkenal. Kitab Tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi cukup terkenal dalam bab tafsir. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengarang pelbagai kitab, salah satunya tentang kemaksuman Nabi-Nabi dengan hujah. Dan apa antara apa yang dikata oleh Imam Ar-Razi, apa dia? Wajtama'atil ummah ala annal anbiya ma'sumun. Telah ijma' umat. Telah berlaku ijma'. Tuan-tuan puan-puan fahamkan maksud ijma'? Ijma' kesepakatan dari kalangan ulama' lah. Boleh dikatakan telah ijma' ummah itu dari kalangan ulama' lah. Ulama' kesemuanya telah ijma', telah sepakat kesemuanya bahawa nabi-nabi kesemuanya maksumun. Ini rumusan Imam. Tuan-tuan puan-puan ingat baik-baik ya. Rumusan dibuat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ijma' ulama' bahawa kesemua nabi-nabi maksumun anil kufri wal bid'ah. Mereka maksum dari dua perkara, dari kekufuran dan daripada bid'ah, kemungkaran berbentuk bid'ah. Bid'ah ini buat sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Allah lah. Secara umumnya bila membuat sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Allah itu bid'ah lah. Mereka-reka sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Allah. Maka nabi-nabi maksum dari semua itu. Tapi ada orang mengatakan, mengarang kitab mengatakan, mana boleh maksum? Dan ada kitab yang menyebutkan 6 perkara yang berkaitan dengan Adam yang menyebabkan mereka merumuskan Adam berdosa. Ada 6 perkara. Semua itu dijawab oleh Imam Ar-Razi. Tapi yang menarik perhatian saya ialah satu kesimpulan oleh Imam Ar-Razi. Kesimpulan itu menarik. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Bila Adam tergelincir,
Masa itu baginda belum lagi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Sebab diangkat menjadi Nabi dan Rasul bila turun ke dunia. Turun ke dunia baru ada tugas sebagai Nabi dan Rasul. Jadi ketika itu baru Allah jadikan, baru Allah ciptakan Adam. Dan ketika itu, ya seorang yang mulia. Tapi belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Imam Ar-Razi amat menekankan itu. Jadi, bila diangkat sebagai Nabi dan Rasul, jelas baginda maksum. Sebagaimana semua Nabi dan Rasul, maksumun. Itu ijma' ulama. Semua maksum. Dan yang kedua adalah satu firman Allah dalam surah Toha. Surah nombor 20, ayat 115. Surah nombor 20, surah Toha, ayat 115. Dalam ayat itu jelas Allah menyebutkan bahawa Nabi Adam itu nasia. Nabi Adam terlupa. Nabi Adam telah tergelincir. Dan Allah sebut dalam surah Toha, surah nombor 20, ayat 115, Allah menyebutkan tentang satu klausa yang berkait dengan Nabi Adam. Dia ini, baginda terlupa. Kelupaan tidak menyebabkan dosa. Terlupa sangat ketika itu, sehingga akhirnya baginda tergelincir. Maka ini hujah-hujah, dan ada hujah-hujah lain diutarakan oleh Imam Ar-Razi untuk jatuh ya. Tak apa. Okey, testing suara balik. Maaf tuan-tuan dan puan-puan. Okey, clear? Ni Osman, okey. Okey, okey, terputus suara tadi ya. Bateri terjatuh. Saya punya aktif bergerak ni terjatuh bateri. Okey, Osman. Okey, alhamdulillah. Jadi ya, dalam Quran, dalam tafsir Al-Quran ada hadis-hadis Israiliyat. Betul, ada ulama yang menjadikan hadis-hadis itu sebagai asas juga untuk mentafsir ayat-ayat tertentu. Seperti ada ulama menceritakan bahawa iblis memasuki syurga untuk mengelirukan Adam Hawa. Ada minta request untuk ulang balik masa suara hilang tadi. Yang saya sebutkan tadi, iblis dan strateginya. Saya ulang yang itulah, yang ketujuh, iblis. Iblis ni musuh abadi. Ni ulangan ketika suara hilang tadi ya. Iblis ni musuh abadi, forever. Dan iblis dia serang kita ada strategi. Tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa ini. Ini ulang kaji yang penting. Dari hadapan, belakang, kanan dan kiri. Tidak atas dan bawah.
Jadi artinya kata Hamka, dia datang dari sekedar penjuru, tapi tidak dari atas dan bawah. Artinya dari atas ni, kata Hamka, dia tak mampu putuskan rahmat Allah yang turun pada kita. Sebab itu doa, perhubungan dengan Allah, dia tak mampu kacau. Dari bawah sujud, sembah Allah, dia tak mampu kacau. Buat, datang halangan, halang kita sujud. Sujud, lepas kita sujud, terpelanting dia. Minta pada Allah ketika sujud, dia tak mampu menghalang. Sebab itu nak lawan iblis dan syaitan, dari atas dan bawah. Berhubung dengan Allah, sujud banyak pada Allah. Okey? Okey, itu yang ketujuh. Yang ke-8, dalam kitab tafsir Al-Quran ada hadis-hadis Israeliat. Sebab itu ada ulama karang kitab dengan tajuk hadis-hadis palsu dan Israeliat dalam kitab-kitab tafsir. Apa nama ulama Azhar yang karang kitab itu? Hadis-hadis palsu dan Israeliat dalam kitab-kitab tafsir. Ada seorang ulama Azhar, dia tulis kitab itu. Menarik bila saya kaji kitab itu. Memang terdapat dalam sebahagian kitab tafsir, mereka menggunakan hadis Israeliat untuk mentafsir ayat-ayat tertentu. Memang ada. Ulama itu bernama Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah. Di Singapura, saya berpesan pada pendakwa Singapura, khatam buku ini sebelum bercakap tentang Al-Quran. Karangan Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah. Iaitu nama bukunya Hadis-Hadis Palsu dan Israeliat dalam kitab-kitab tafsir. Sebab tu bila kita bicarakan tentang bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa, kita dapati ada kitab tafsir mengatakan melalui ular. Iblis masuk dalam ular, masuk, siapa pun tak perasan, dia goda Adam dan Hawa. Tapi dalam Quran hadis tiada. Oh, rupanya dia hadis Israeliat. Kita tidak mahu tafsir Quran gunakan hadis Israeliat. Kita tidak mahu itu. Kita buang semua itu. Walaupun ada ulama berkata demikian, kita hormat ulama, tapi kita tak perlu ikut ulama dalam hal-hal macam ini. Ini pendirian kita. Dalam hal ini, saya amat merujuk kepada tafsir Al-Azhar oleh Hamka dan Al-Asaf di tafsir oleh Syekh Said Hawa. Memang membantu saya untuk membetulkan kefahaman tentang hadis-hadis Israeliat dan untuk menolaknya berdasarkan rujukan, bukan saya memandai-mandai, tidak. Dan akhir sekali timbul satu pertanyaan, nombor 9. Adam berada di syurga, kemudian keluar dari syurga. Yang kita tahu orang yang masuk syurga tak keluar dah. Siapa yang masuk syurga? Khalidina fiha abada. Ni Adam masuk syurga, keluar syurga. Orang yang masuk syurga, yang kedua, orang masuk syurga, dia tak akan digoda oleh iblis. Adam duduk di syurga, masih digoda oleh iblis. Nampak? Ini persoalan. Bila kita tadabbur ini, kita kena tadabbur luar kotak juga. Bukan sekadar baca takat tu saja. Ada persoalan. Persoalan yang perlu dijawab. Dan saya mencari sekian lama masa saya di Mesir, saya bertanya pada ustaz tak mampu jawab. Mereka pun pening, saya lagi pening. Akhirnya saya berkata, saya kena belajar bahasa Arab, belajar sendirilah cari jawapan. Dan alhamdulillah, kita baca sikitlah jawapannya. Syurga itu syurga mana? Soalannya. Oh, ada dalam tafsir Al-Azhar. Sebab itu saya berpesan, tafsir Al-Azhar tolong beli, baca dia. Dalam mentafsir hal ini, apa kata Hamka? Hamka berkata, ada juga perselisihan ulama. Sebagaimana kita tafsirkan bila membicarakan surah Al-Baqarah sebelum ini. Sebab disebut jannah. Jannah diartikan syurga. Dan jannah juga bermaksud kebun atau taman yang indah dalam bahasa Arab. Nampak? Jannah boleh bermaksud syurga yang lain. Tapi boleh bermaksud taman yang kita nampak tidak gaib. Kebun yang indah, taman yang indah.
Maka seterusnya berkata Hamka, sesetengah ahli tafsir mengatakan jannah yang diperkatakan di sini ialah jannah yang dijanjikan itu. Jannah yang gaib itu. Cuma dalam konteks ketika itu, maka Allah takdirkan Adam yang memasukinya masih boleh keluar. Ditakdirkan ketika itu. Selepas Allah turunkan Al-Quran, maka Allah membuat satu ketetapan bahawa yang memasuki syurga tidak akan keluar lagi. Maka ini satu tafsiran. Iaitu syurga yang Adam masuki ialah syurga yang sebenarnya syurga. Cuma ketika itu Allah takdirkan bahawa Adam yang memasukinya masih boleh keluar. Allah tidak menjanjikan pada Adam, kamu memasukinya, enjoy dengan apa yang ada, cuma jangan dekati pohon ini, dan kamu akan enjoy selama-lamanya. Allah tak janjikan itu. Maksudnya ditakdirkan masih boleh keluar. Okey? Okey. Ini satu tafsiran. Dan kata Hamka lagi, dan sesetengah ulama pula berkata, belum, itu bukan syurga yang dijanjikan. Tapi jannah di sini taman indah di dunia lagi. Di dunia. Sebab Adam kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan makhluk di dunia sebagai khalifah. Jadi Allah dah sebut, Adam ini adalah khalifah dan dia dijadikan untuk duduk di dunia. Kan? Allah sebut untuk duduk di dunia. Maka sebagai ulama mengatakan, maka Adam berada di dunia. Selepas disuruh malaikat sujud, iblis enggan sujud, iblis dihukum, sebab itu Adam berada di satu tempat spesial di dunia, dipanggil jannah, iaitu satu taman kebun yang indah. Okey. Di mana tempatnya di dunia? Kita tidak tahu, kata Hamka. Nobody knows. Sebab syurga yang dijanjikan itu tidak ada sama sekali iblis dalamnya. Okey. Jadi itu perbincangan. Bila kita bincang begini, maka tak adalah satu keputusan yang putus. Ala kulli hal, tak apalah. Kalau Adam berada di syurga sebenarnya pun, Allah takdirkan seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau syurga itu bermaksud satu kebun indah di dunia, pun tidak mengapa. Yang penting adalah kita sekarang layak kembali ke syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal dalamnya. Kita nak fokus pada itu. InsyaAllah. Ini 9 persoalan yang saya timbulkan semula untuk tuan-tuan dan puan-puan faham betul-betul isu yang saya sebutkan tadi berdasarkan surah Al-A'raf ayat 11 hingga 25. Kalau siapa-siapa bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang mana-mana isu, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mesti mampu menjawabnya biiznillah. Dengan dalil. Asal usul Hawa dah boleh menjawab. Syurga ni di mana? Sudah boleh jawab. Dosa warisan dekat dengan Kristian boleh menjawab. Nabi Adam tergelincir, adakah bermaksud Nabi Adam berdosa? Sudah boleh jawab. Boleh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, clear? Clear itu baru boleh masuk ayat nombor 26. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Hamka berkata jelas, seruan di sini bukan untuk Arab sahaja. Jadi mesej Islam ni untuk semua orang. Bukan untuk Arab sahaja. Sebab itu Allah sebutkan di sini, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Bukan Arab saja, bukan Melayu saja. Mesej Al-Quran ini untuk semua. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, wahai keturunan Adam. Qad anzalna alaikum libasa. Telah kami turunkan kepada kamu pakaian. Turunkan kepada kamu pakaian. Kami turunkan kepada kamu pakaian. Allah guna kalimat anzalna. Macam Allah gunakan kalimat anzalna untuk hujan yang turun. Allah turunkan kepada kamu pakaian. Apa maksud di sini? Jadi kata Imam Ibn Katsir, menjadikan pakaian dan perhiasan untuk mereka.
Qad anzalna alaikum libasa. Kami turunkan kepada kamu libasa. Kami kurniakan kepada kamu pakaian. Artinya Allah yang turunkan, Allah yang berikan. Jadi sebelumnya tiada, tapi bila Allah yang berikan, seperti Allah turunkan bagi kamu dalam bentuk kurniaan daripada Allah, libasa, pakaian. Ibnu Katsir mengatakan ini melambangkan kurnia. Turun itu artinya daripada Allah, artinya Allah kurniakan kepada Bani Adam pakaian. Pakaian ini ada fungsi. Sebab itu sebahagian orang dia reka cipta pakaian. Tapi yang mereka cipta pakaian, dia tak faham fungsi, tujuan Allah turunkan, kurniakan pakaian ini untuk manusia. Dia buat fashion yang macam-macam kan. Yang pembuat fashion tu dia mereka fashion, tapi dia tidak faham ayat ini. Tujuan dia cipta fashion itu, apa tujuannya? Sebab tidak faham ayat ni lah yang jadi kita terbabas dalam bab fashion. Dalam bab fashion show, kita terbabas sebab kita tak faham ayat ni. Ayat ni mengatakan Allah turunkan, melambangkan Allah kurniakan kepadamu pakaian-pakaian yang kita pakai ini, kurniaan daripada Allah yang ada tujuan. Pertama, yuwari sawatikum. Tujuan pertamanya adalah yuwari sawatikum. Pakaian ini Allah turunkan, Allah kurniakan untuk menutup sawatikum. Sawatikum dalam bahasa Arab ni apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Sawatikum ni bermaksud aurat-auratmu. Allah sebut secara umum. Hadis memperincikan. Surah An-Nur ada juga perincian. Aurat wanita menutup semua dan melabuhkan tutupan kepala hingga ke paras, menutupi lubang leher ke paras dada. Dan hadis memperincikan oleh aurat wanita seluruh badan kecuali muka dan tangan. Lelaki ada hadisnya, kena menutup aurat juga. Jadi tujuan kita berfashion ke, kita buat pakaian, pertama sekali nak menutup aurat. Ini pereka fashion Islam kena faham. Jangan saja hasyik tenggelam dalam bab fashion. Fashion itu, fashion contemporary, fashion tak habis-habis. Pereka fashion kena faham ayat ni. Sebab itu kita mahu hari ini orang Islam, dia masuk penjuru mana pun, kerjaya mana yang dia masuki pun, dia kena masuki dengan kefahaman agama. Yang pembuat filem, buatlah filem tapi dengan kefahaman agama, disuluh agama. Bukan dilarang buat filem-filem tu, tapi disuluh agama supaya filem yang dihasilkan ada unsur mengajak pada makruf, mencegah kemungkaran, bukan mempopularkan kemungkaran. Pereka fashion bukan membuat fashion yang mempopularkan benda-benda haram, mendedah benda-benda haram. Tidak. Sebab Allah sebut di sini, Allah turunkan, kurniakan kepada manusia, pada kamu, pakaian. Diilhamkan pada kita cara membuat pakaian, itu pun kurniaan daripada Allah. Supaya sawatikum, aurat kamu tertutup. Dan yang kedua, sebagai warisha, sebagai risha. Risha ni apa dia? Dalam bahasa Arab, risha, tuan-tuan dan puan-puan, bulu burung. Jadi Allah kias pakaian kita seperti bulu burung. Tuan-tuan tengok burung, pakaian kita ni seperti risha, kata Allah, macam bulu burung. Bulu burung kan menutupi sayap-sayap burung, bulu burung kan dia, sayap-sayap dia, bulu burung lah, dia menutupi burung dengan cantik. Jadi pakaian kita itu persis bulu-bulu burung yang menutupi badan burung, kulit burung. Jadi ada kecantikannya kan, burung elang, cantik, burung-burung tertentu ada yang burung kita lihat, pelbagai coraknya. Kalau burung-burung kita lihat ni, Rosman, kita nampak pelbagai corak.
Ada warna merah, ada yang warna hitam, ada warna putih, ada kebiru-biruan, berbagai corak. Allah kiaskan pakaian kita seperti bulu burung. Takkan indah. Sebab tu ulama dalam kitab Ibn Katsir, kata Imam Ibn Katsir, jadi pakaian dalam bentuk yuwari sawatikum, kata Imam Ibn Katsir, dia termasuk dalam perkara berpakaian untuk keperluan primer, untuk tujuan primary. Mereka fashion dengan ini baik-baik. Pembuat baju ingat ini baik-baik. Penjahit baju ingat ini baik-baik. Tujuan kita buat pakaian ada tujuan primer, kata Imam Ibn Katsir berdasarkan ayat ini. Ada tujuan yang primary. Tujuan utama, apa dia? Tutup aurat. Macam bulu burung, nak pakai color apa? Color biru ke, color kuning ke, color putih ke, color hitam, up to you. Tapi menutup aurat. Nak pakai baju kurung. Nak pakai baju kurung. Kalau Cina makin cheongsam. Cheongsam. Tapi cheongsam yang ada tokok tambah. Yang menutup aurat. Kalau Hindustani, ada pakaian Hindustani kan. Tak apa. Tapi ada tokok tambah yang menutup aurat. Kalau orang barat, dia pakai labuh macam maxi. Diubah sesuai. Boleh, tapi bukan sekadar itu. Ubah sesuai supaya akhirnya menutup aurat. Kata Imam Ibn Katsir, itu tujuan utama berpakaian. Clear? Ayat ni penting. Dan yang kedua, kata Imam Ibn Katsir, dan ada keperluan sekunder. Keperluan kedua dalam berpakaian. Nak cantik. Allah sebut risha, yang saya sebut tadi seperti bulu burung, dan para ulama mengatakan ini bermaksud sebagai perhiasan. Jadi kita menutup aurat. Ketika menutup aurat, nak cantik juga kan? Naklah cantik juga. Doktor Dini pakai baju menutup aurat, tapi naklah smart kan? Kalau smart, nak smart. Takkan nak pakai, kata orang ikut dan saja, comot sana, comot sini. Taklah begitu kan. Nak smart. Itu juga ada kaitan dengan maruah. Wanita lagilah. Wanita lagilah. Nak cantik. Boleh. Tak dilarang berdasarkan ayat ini. Nak pakai perhiasan sikit banyak. Tak dilarang. Tapi yang primer itu dijaga terlebih dahulu. Ada setengah dia tak jaga primer. Dia dedah sana, dedah sini. Kemudian ada orang pelik, dia baca ayat ni, dia duk tekan apa tau? Dia duk tekan pakaian nombor 3 yang Quran sebut di hujung ayat. Yang dalam ayat ni ada 3 pakaian. Dia terlupa pakaian nombor 1, pakaian nombor 2. Pakaian nombor 3 dia tekankan ni. Dia kata Quran tekan pakaian nombor 3. Pakaian nombor 3, Dr. Diana, you all tekan tentang kami kena tutup aurat. Quran tak tekan tentang bab tutup aurat sebagainya. Quran tekan satu ya pakaian. Bila saya cek balik, sister ni dia silap. Dia pergi tebuk tang hujung. Sis, you are wrong. Totally wrong. Why? You ambil ayat sedap you aja. Come, sit down. Belajar balik. ABC balik. Allah kata, Allah turunkan, kurniakan pada kamu pakaian untuk sawatikum, tutup aurat. Kemudian perhiasan cantik. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian taqwa. Itu yang terbaik. You pergi tebuk tantu saja. Dia kena ada 3 pakaian. Tutup aurat, perhiasan, tapi pakaian taqwa untuk hidup itu yang terbaik. Bukan sekadar pakaian, tapi takwa untuk pakaian, menyuluh tentang cara berpakaian, takwa menyuluh tentang cara hidup. That's the best, kata Allah. 3 pakaian dalam ayat ini. Tapi nombor 1, 2 itu agak khusus tentang pakaian kita yang kita faham. Sebab itu anak-anak kita ni kita kena ajar ayat ni. Tukang jahit baju ni kena faham ayat ni. Tukang jahit baju tulis ayat ni, elok-elok gantung kat kedai. Kalau orang nak suruh buat baju fashion elok-elok, kata kat dia pertama, yuwari sawatikum. Kak, pertama yuwari sawatikum, Kak.
pertama yuwari sawatikum. Apa tu? Sakit halkum kah? Tak. Yuwari sawatikum bukan sakit halkum kah? Ayat Quran. Suruh tutup aurat. Nak cantik tak boleh kah? Cantik tapi tutup aurat. Kemudian apa? Walibasut taqwa. Ini yang comel. Dan pakaian takwa, zalika khair. Pakaian takwa itu yang paling baik. Mengapa pakaian takwa itu yang paling baik? Sebab kalau takwa tak ada, dia tutup pun, dia tutup tak kena. Nampak macam tutup aurat, kata Hamka. Kalau tak ada takwa, kita kata kena tutup aurat, dia tutup. Yang main tutup ya. Tapi tak ada takwa. Itu yang kata Hamka, itu yang terjadi. Apa yang Nabi sabdakan, apa dia? Kasiyatin ariyatin. Berpakaian, tutup, tapi masih bertelanjang. Dia main tutup aja. Di Quran kata tutup aurat, tutup lah. Dia tutup. Ada tudung pakai baju, tutup habis. Tapi punyalah ketat. Sebab tak ada takwa. Nak tunjuk juga. Maaf cakapnya. Maaf cakap. Dia tutup semua. Kulit, badan tutup. Tapi tutup pun nak tunjuk juga. Itu Nabi kata, akhir zaman. Ada orang berpakaian kasiat, berpakaian, tapi ariat. Tapi sebenarnya dia masih bertelanjang. Walaupun dia berpakaian, tapi tubuh dia itu, maaf cakap, masih nampak. Tubuh itu, bentuk tubuh, masih kelihatan. Macam bertelanjang juga, kata Nabi. Ini orang berpakaian yang tak disuluh oleh takwa. Jika disuluh oleh takwa, dia bukan seperti membungkus, maaf cakap, tapi kena sebut, bukan seperti membungkus buah nangka. Main tutup ngam-ngam. Dia bukan membungkus badan, membungkus aurat tuan-tuan dan perempuan seperti membungkus buah nangka. Tapi ini menutup. Bila ada takwa, dia nak betul-betul tutup aurat, bukan bungkus aurat. Itu kata Allah, tapi takwa itu paling baik. Sebab takwa itu, dia menyempurnakan pakaian kita, malah kehidupan kita. Malah kehidupan. Ada orang yang dia menutup aurat, kalau perempuan lah, menutup aurat. Okey, masa biasa menutup aurat. Tapi bila dia angkat tangan dia, nampak kan? Nampak aurat. Tapi asal tutup aurat, tak nampak. Tapi bila angkat tangan, kata orang kita, Rosman, dia terbuka. Orang yang bertakwa, dia ambil kira awal-awal. Dia ketatkan situ. Kalau terpaksa angkat tangan, cikgu nak tanya, dia angkat tangan. Tak turunlah baju dia. Itu disuruh oleh takwa. Dia fikir bab tu, awal-awal lagi. Nak jumpa doktor, nak injection. Dia pergi nak suntik tu, dia tutup aurat, kemas. Tapi tiba-tiba tak ada doktor perempuan, doktor lelaki nak kena suntik. Maka dia ambil kira dah. Nanti kalau ada doktor lelaki, aku nak buat macam mana, dia berpakaian yang sesuai, supaya bila perlu suntik tu, dia tahu apa nak buat. Supaya aurat dia itu masih terjaga. Itu kena ada takwa. Kalau tidak, dia berpakaian saja, main pakai je lah. Dia tak ambil kira kemungkinan-kemungkinan dan yang boleh menyebabkan aurat dia terdedah. Dan oleh sebab dia tak ambil kira, sebab tiada takwa, maka akhirnya dia berpakaian tutup aurat pada asalnya, akhirnya terdedah juga. Sebab itu kata Hamka. Sebab itu kata Hamka di sini, bila Allah mengatakan, Allah mulakan dengan berpakaian tutup aurat, boleh perhiasan, tapi takwa itu pakaian paling penting, maka Allah memberikan peringatan, kata Hamka, pakaian takwa lebih baik dan dia berpakaian mengikut syariat dan terus menjaganya. Bukan start keluar rumah ikut syariat, lepas tu di jalan tak ikut dah, terus konsisten dengannya. Dan kata Hamka, bila ada takwa, dia berpakaian tutup aurat, tapi bila ada takwa, apa maksudnya? Dia tidak jadi takabur dengan pakaian dia. Ada orang tutup aurat, tapi sombong. Tengok perempuan tak tutup aurat. Apalah mereka ni tak tutup aurat. Tengok Ana tutup aurat, pakai tudung. Tudung labur sampai ke pusat. Pusat pun tutup sekali. Pakai kain, pakai stocking. Tengok Ana. Itu dia tutup aurat. Tapi dia tak ada takwa.
Tutup auratnya itu tidak mendatangkan pahala, malah menghasilkan takabur yang haram. Nampak? Hamka dia bincang analisis panjang. Dia kita tutup aurat, alhamdulillah. Tengok orang yang tak tutup aurat. Jangan bongkar. Jangan ucu. Setengah orang tak mau sembang langsung dengan yang tak menutup aurat. Tengok pun macam dengan pandangan jijik ya. Ish. Benci tengoklah mereka ni tak tutup aurat, tak patut Allah, tak faham surah An-Nur. Wah, macam dia tu hebat sangat. Padahal sepatutnya dia syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Ini hadza min fadli rabbi. Bukan sebab I hebat, tapi kurniaan daripada Allah memberikan hidayah. Alhamdulillah. Jaga hati ni. Itu pakaian takwa. Tutup aurat pun sombong, dosa besar juga. Nampak? Maka alangkah pentingnya dalam hidup ini libasut taqwa. Allahu Akbar. Alangkah pentingnya dalam hidup ini pakaian takwa. Ini tuan-tuan dan perempuan boleh buat tajuk ceramah lah. Tuan-tuan dan perempuan dipanggil berceramah. Rosman orang panggil ceramah. Tajuk apa? Pakaian takwa. Baik. Pakaian takwa dalam bahasa Arab, libasut taqwa khair. Libasut taqwa khair. Ini bukan libas sifat takrah. Ini libasut taqwa. Bukan libas tip, bukan libas takrah. Libasut taqwa. Jangan silap sebut. Okey. Cantik ayat ni. Nak sambung ni rasa macam berat nak sambung, cantik sangat. Okey. Dan menutup aurat itu sebahagian daripada takwa. Kata Imam Zaid Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, pakaian takwa iaitu menutup aurat. Itulah pakaian takwa. Jadi kalau seseorang menutup aurat, itulah takwa bagi dia. Menutup aurat dengan takwa. Menutup aurat, itulah takwa bagi dia. Sebab dia nak patuh Allah menutup aurat. Dan Hamka menukilkan tafsiran oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Abdullah Ibn Abbas mentafsirkan libasut taqwa, pakaian takwa. Kata sahabat Abdullah Ibn Abbas, iman dan amal soleh, itulah pakaian takwa. Saya sukalah tafsiran itu sebab dia meluas. Jadi tadi kita tekan tentang pakaian, tutup aurat. Tapi dengan takwa, kita tutup aurat, tapi berterusan tutup aurat. Bukan tutup aurat peringkat awal, kemudian terbuka. Dan kita tak kisah. Kalau ada libasut taqwa, kita kisah. Dan kita plan supaya aurat tak terbuka. Dan kita tak sombong dengan penutupan aurat kita. Sebab ada takwa. Bukan sekadar tutup aurat, hati pun ada pakaian dia supaya kita tak sombong. Itu semua dijaga bukan oleh pakaian, bukan oleh warna kain, tapi oleh takwa. Sebab tu kata Allah, pakaian takwa tu paling penting. Sebab dia menjadikan apa saja yang kita buat itu Allah terima. Jika tidak, tutup aurat pun tidak mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa sebab kita buat dengan sombong. Okey? Clear? Jadi takwa ini kata sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, itulah iman dan amal soleh. Maka nak bertakwa, kena iman betul, iman mantap. Dengan ilmu lah pastinya. Dan hidup dengan amal soleh. Kata Al-Ghazali, ibadahlah. Hidup dengan ibadahlah. Amal soleh itu tak boleh langsung dipisahkan daripada ibadah. Itu pun memerlukan ilmu. Mana boleh beramal soleh, beribadah tanpa ilmu? Mana boleh beriman tanpa ilmu yang sahih? Clear? Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Dengan Allah turunkan di sini bermaksud kurniaan Allah memberikan kita pakaian, memberikan kita ilham tentang cara membuat pakaian. Orang dahulu cuma pakai kulit binatang saja, kulit haiwan saja menutup sana sini. Sekarang sudah ada fashion, dia satu industri. Ini semua kurniaan Allah untuk kamu supaya kamu yadzakkarun, supaya dengan kurniaan itu bukan kamu menyombongkan diri,
apa-apa kurniaan yang Allah berikan kepada kita, yang kita terima, alhamdulillah, bukan untuk kita menyombongkan diri, tetapi untuk yadzakkarun, untuk mereka selalu ingat kepada Allah. Clear tuan-tuan dan puan-puan? Clear kan? InsyaAllah, alhamdulillah. 3 pakaian. Dan yang paling baik, libasul taqwa. Okey. Terus kita masuk ayat nombor 27. Ya Bani Adam. Lagi sekali permulaan seruannya ialah kepada seluruh anak Adam. Bukan hanya pada Arab, Melayu, Cina dan sebagainya. Wahai anak Adam. Artinya wahai manusia. Oh, you mankind. La yaftinannakumus syaitan. Jangan syaitan memfitnahkan kamu. Allah guna kalimat yaftinanna. Yaftinanna dalam bahasa Arab yang asal fitnah. Jangan kamu difitnahkan. Yaftinanna dari kalimat asal fitnah. Dari kalimat asal fitnah. Macam kita lah. Pakai, itu berubah. Pakaian, kemudian pemakaian. Asalnya pakai. Begitu juga bahasa Arab. Asalnya fitnah. Kemudian yaftinannakum. Begitulah seterusnya. Jadi jangan syaitan, jangan asyaitan memfitnahkan kamu, wahai Bani Adam. Sebagaimana mereka mengeluarkan kedua ibu bapa kamu. Itu satu bentuk fitnah. Kita duk ingat fitnah ni, fitnah orang je lah. Rosman, orang sebut fitnah. Weh, dia fitnah aku. Orang Melayu ingat fitnah tu cakap benda tak betul ya tentang orang lain. Tak, dalam bahasa Arab, bahasa Quran, hadis, fitnah ni ada beberapa maksud. Salah satunya ini. Iblis menggoda Nabi Adam, menyebabkan Nabi Adam Hawa terkeluar dari syurga. Itu fitnah. Itu satu bentuk fitnah. Sebagaimana syaitan mengeluarkan kedua ibu bapa kamu minal jannah, dari syurga. Yanzi'u anhuma, dan telah menyebabkan, syaitan telah menyebabkan pakaian kedua mereka tertanggal. Dan liyuriyahuma sawatihima, kesan pakaian syurga tertanggal itu, nampaklah aurat kedua-duanya. Pentingnya pakaian untuk aurat. Lagi sekali ditekankan tentang aurat. Di syurga pun kena jaga aurat. Di syurga pun kena jaga aurat. Di tempat istimewa Nabi Adam dan Hawa pun, Allah mahu mereka menjaga aurat. Penting sangat beraurat, yang ramai tak jaga hari ini. Kononnya sebab kita dah maju. Lagi maju, lagi buka. Begitu. Jadi, fitnah ni apa maksudnya? Jangan syaitan memfitnahkan kamu sebagaimana syaitan mengeluarkan kedua ibu bapa kamu. Artinya memfitnahkan ibu bapa kamu dari syurga. Mengeluarkan mereka dari syurga dan akhirnya terkeluar pakaian syurga daripada mereka yang menampakkan aurat-aurat mereka. Di sini fitnah ni dimaksudkan sebagai tipu daya. Fitnah di sini adalah tipu daya. Kata Hamka, setan telah meminta kesempatan yang luas untuk memperdayakan. Perdaya. Tipu daya. Memperdayakan Adam dan anak cucunya. Dia akan datang dari depan, belakang, rusuk kanan, rusuk kiri. Dia tidak akan berhenti sebelum maksudnya berhasil. Itu tipu daya. Dengan tipu daya menyebabkan kita terpedaya. Itu fitnah. Maksud fitnah di sini. Syaitan mendatangkan fitnah pada Bani Adam. Artinya mendatangkan tipu daya. Bagaimana tipu dayanya? Macam Allah peringatkan balik. Sebagaimana tipu daya dia menyebabkan kedua ibu bapa kamu terkeluar dari syurga. Seperti itulah dia akan menggoda kamu dengan tipu dayanya terhadap kamu, sebagaimana dia mendatangkan tipu daya yang menyebabkan Adam Hawa terkeluar dari syurga dan terkeluar dari badan mereka pakaian syurga hingga menampakkan aurat-aurat mereka. Kerana tipu daya. Fitnah syaitan. Kamu akan mendapat fitnah itu, tipu daya seperti itu. Tipu daya macam mana? Itulah bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan benda tak betul bagi nampak macam betul. Adam, Hawa
Tuhan kamu tak izin kamu dekati pohon ini sebab jika kamu dekati memakan buahnya kamu jadi malaikat ataupun kamu hidup kekal abadi. Sebab itu Tuhan tak izinkan kamu dekati sebab dia ada special di situ. Tuhan tak mau kamu dapat yang special itu. Aku penasihat. Aku bagi nasihat saja, bukan aku mau apa pun. Tak mau cendol, tak mau derian. Tak mau derian musangking, aku tak mau. Aku nasihat saja. Ikhlas. Ana ikhlas nasihat bagi ente. Syaitan tipu daya. Kita pun termakan. Tak usah semayang lagi. Kalau semayang pun hati tak bersih buat apa? Hati you tak bersih lagi. Semayang buat apa? Tunggu hati bersih baru semayang. Tutup aurat buat apa? Lepas dah kahwin, ada suami, tutup aurat sebab tak perlu dah laki-laki tengok. Ni kamu belum kahwin. Bagilah laki-laki tengok. Bagi mereka tengok berkenan, tu kahwin, tutup aurat. Cantik. Aku bukan nak musangking. Aku cuma nak bagi nasihat. Nampak? Kita pun nampak, logical. Cik. Ni bawa balik London. Very logical. Fantastic, just awesome. Buatlah yang awak mulut. Tapi yang order kamu yang sebut awesome tu iblis. Bukan makhluk awesome di sisi Allah. Dengan tipu daya. Wal'iyadzubillah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, peringatan untuk saya, mintalah pada Allah dalam sujud. Dijauhkan dari tipu daya iblis dan syaitan. Kita tidak ditewaskan oleh tipu daya iblis dan syaitan. Minta pada Allah. Minta sangat-sangat. Minta sangat-sangat. Sebab itu antara benda yang penting bila kita diuji, kita sebut apa? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Sebut itu. Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang direjam. Syaitan ni direjam oleh Allah. Tapi kita ikut nasihat dia. Dia Allah kutuk, Allah rejam. Allah rejam dengan kutukan dari sisinya Azza wa Jal. Tapi kita terima nasihat dia macam nasihat Allah, malaikat. Dia terkutuk, direjam. Sebab tu kena sebut selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Okey, clear tuan-tuan dan puan-puan. Adam dan Hawa ni bukan calang-calang insan. Tu pun tergoda. Nampak? Ya, kehendak Allah. Kita sebutkan tadi Adam terlupa. Ya? Adam terlupa. Jadi peringatan pada kita. Kemudian Allah sebut satu kenyataan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kenyataan yang akan kita bincang jugalah pada petang ini. Apa dia? Okey, sebelum saya masuk pada sambungan ayat. Dalam ayat ini kita sebut iblis, tapi Allah guna kalimah asyaitan. Jadi asyaitan sifat. Sifat iblis yang syatona. Huruf asal syatona. Syatona yang jauh dan menjauhkan orang dari rahmat Allah. Itu syaitan. Dia jauh dari rahmat Allah dan dia menjauhkan makhluk dari rahmat Allah. Itu syaitan. Dari kalimat asal syatona, jauh. Ataupun yang menjauhkan. Syatona yang menjauhkan. Dan Allah guna di sini bukan nama iblis tapi asyaitan. Untuk menceritakan sifat iblis itu menjauhkan manusia dari rahmat Allah, dan dalam konteks iblis dia adalah ketua syaitan. Dia ketua syaitan. Jadi dalam konteks ini syaitan di sini yang telah menggoda Adam Hawa khusus adalah iblis sebagai ketua syaitan. Cuba menjauhkan Adam Hawa dari rahmat Allah dan akhirnya Allah murka. Okey, itu clear. Kemudian kita sambung. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Apa dia tu? Sesungguhnya dia
Dia tu siapa? Huwa. Huwa ni siapa? Huwa. Iblis lah. Berdasarkan ayat sebelum ini. Huwa. Tapi bukan dia seorang. Asalnya dia seorang. Iblis. Dia seorang. Iblis tu dia seorang. Tapi dia ada lagi. Apa dia? Wa qabiluhu. Dia ada pengkaderan rupanya. Ada pengkaderan. Dia buat pengkaderan. Bila dia buat pengkaderan, ada qabil. Qabil. Anak buah dia. Ini penting ni. Terjemahan di sini pengikut-pengikutnya. Okey. Kata Hamka, sekejap saya tengok apa Hamka kata. Sesungguhnya dia, itu iblis, dia dan golongannya, grupnya. Hamka kata golongannya, grupnya. Grup itu adalah syaitan-syaitan secara umum. Syaitan-syaitan secara umum. Tapi ayat ini menyebutkan huwa wa qabiluhu, iblis dan pengikut-pengikutnya yang dia kaderkan. Mereka yarakum, mereka melihat kamu min haitsu la tarawnahum, dari penjuru yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dah pula. Ada satu lagi perkara yang perlu kita tahu. Apa dia? Iblis dan kuncu-kuncunya, pengikut-pengikut yang telah dia latih, yang telah dia kadirkan, dia melihat kita, dia nampak kita dari penjuru yang kita tak dapat melihat dia. Ni musuh kacau. Musuh ini dia melihat kita, dia tengok gerak-geri kita, dia tahu kita naik kapal terbang, dia tahu kita naik kereta, dia tahu kita nak buat apa, nak pergi mana, dia tahu. Dan kita tak nampak dia. Jadi dia duk plan untuk kita, sebab dia nampak gerak-geri kita, kita mungkin terlepas pandang tentang dia. Sebab kamu tak nampak dia. Tadi walaupun syaitan, boleh ada syaitan manusia, tapi syaitan ini jelas dia dari qabilah, dari grup syaitan jin. Kamu tak nampak mereka. Golongan jin lah, kita tak nampak golongan jin. Tapi mereka nampak kamu. Okey. Dari ayat ini timbul perbincangan besar. Apa dia? Perbincangan besar. Boleh tak manusia nampak jin? Ini kena garu kepala. Boleh tak kita manusia nampak jin? Balik rumah, ada seekor. Ada kawan saya cerita, Osman, Ustaz Ruqyah duk mengajar, anak murid dia datang, kemudian dia berhenti, dia beritahu, tepihan 3 ekor. Tepihan 3 ekor. Pucatlah hamba Allah ni. Ustaz bagi tahu tepi dia 3 ekor, tapi dia tak nampak. Ustaz nampak. Mata apa? Mata sama juga. Kadang-kadang merah juga, kena virus. Tapi dia nampak 3 ekor. Betul ke dia nampak? Ini soalan. Ini soalan. Imam Syafi'i keras. Siapa yang berkata demikian, dia terkutuk. Kufur dia. Keras. Sebab ayat ni. Ayat ni melahirkan pegangan. Itu penting kita faham nas. Tapi dengan metodologi. Ada metod. Bukan tafsir main-main. Sebab ayat ni, Imam Syafi'i tegas mengatakan tak mungkin manusia melihat jin. Melihat iblis, syaitan. Tak mungkin. Sebab ayat ni. Sebab Allah kata, iblis dan kuncu-kuncunya mampu melihat kamu dari penjuru yang kamu tak mampu melihat mereka. Allah kata jelas, kamu tak mampu melihat mereka. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum.
Dari penjuru yang kamu tak mampu melihat mereka. Mereka berada di penjuru mana pun, kamu tak mampu melihat mereka. Jadi jika ada manusia mengatakan dia nampak jin, dia manusia yang sesat lah. Dia manusia sesat. Dia berkata sesuatu yang bercanggah dengan nas. Itu bukan pemberian Allah pada dia. Dia manusia sesat. Berat tu. Tapi alhamdulillah ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Sebab apa ada pendapat lain? Sebab ada hadis sahih yang Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Nawawi syarah hadis tu. Imam Nawawi, pengarang kitab syarah hadis Muslim, syarah hadis tu, iaitu Nabi SAW telah mengikat syaitan, telah mengikat jin di luar Masjid Nabawi. Ini hadis sahih. Pada satu ketika, jarang jumpa hadis ni, Rosman. Ada hadis Nabi telah mengikat seekor jin di depan masjid yang dapat dilihat oleh budak-budak. Budak-budak dapat melihat. Budak-budak yang bermain-main, disebut budak-budak yang bermain-main lah. Yang bermain-main, bukan kecil. Yang bermain-main dapat melihat. Artinya, orang biasalah, bukan Nabi. Nabi memang dapat melihat, malah mengikat jin. Tapi orang lain pun boleh melihat. Dia kata Imam Ibn Hajar, jadi ayat ini betul. Tapi menampakkan bahawa, satu, iblis syaitan dalam bentuk rupa asal. Allah tak izinkan kita melihat dia. Kecuali Rasul-Rasul Nabi-Nabi. Kecuali Rasul-Rasul Nabi-Nabi, mereka dapat melihatlah. Tetapi bila jin itu dia boleh berubah kan? Jin dia boleh berubah. Tapi bila dia berubah dalam bentuk lain, kita boleh melihat dia. Jadi tidak mustahil yang Nabi ikat itu dia dalam bentuk yang lain, maka sahabat-sahabat, budak-budak dapat melihat dia. Itu tafsir Imam Ibn Hajar. Imam Nawawi pula mentafsirkan berdasarkan hadis yang Nabi ikat seekor jin depan masjid, budak-budak semua dapat melihat. Imam Nawawi kata, ayat ini sama seperti manusia. Bila kita sebut manusia, bolehkah kamu melihat manusia? Boleh, sangat-sangatlah. Boleh melihat manusia. Tapi ia juga bermaksud ada manusia yang mungkin kita tak mampu melihatnya. Dia belajar ilmu ghaib apa, tiba-tiba walaupun ilmu itu salah, kita tak mampu melihat dia. Tapi cara umum, adakah kita tak mampu melihat manusia? Jawapannya, cara umum kita boleh melihat manusia. Tapi ada pengecualian. Sama juga dengan jin. Cara umum kita tak boleh melihat jin. Kontra dengan manusia tadi. Cara umum kita tak mampu melihat jin. Tapi ada pengecualiannya. Bagi manusia, kita mampu melihat manusia. Tapi ada pengecualian, kita tak mampu. Terlepas pandang. Tak mampu melihat manusia. Jin, kita tak mampu melihat jin. Tapi ada kes, boleh melihatnya. Dalam kes Nabi ikat dan Allah izinkan. Jadi kalau ada orang kata dia melihat jin, Allah kurniakan kat dia. Tapi kita tak nampak. Jadi tak mustahil ustaz tu Allah beri kurniaan kat dia lah kan. Jangan kutuk dia. Mungkin dia nampak jin jebuan sungguh. Tapi mungkin juga tak betul. Jadi bukan suatu untuk kita pegang lah. Tak percaya kat ustaz tu pun tak apa. Ustaz ni kata 3 jin, aku tak percaya kat dia, tak salah. Tak salah dalam bab tu, tak nampak. Sebab tak percaya tak apa, memang tak nampak. Memang tak nampak. Demikian Imam Ibn Rajab Al-Hambali juga menyebutkan seperti mananya disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi cuma Imam Ibn Rajab juga mengatakan dalam bentuk yang asal, kita tak mampu melihat jin dalam bentuk rupa yang asal. Dalam bentuk yang asal cuma Nabi Rasul mampu melihat. Tapi bila jin tu dia berubah jadi bentuk lain, kita boleh melihatnya jika Allah izinkan. Dan jadi boleh kita simpulkan bahawa ya, besar kemungkinan bila manusia melihat jin, dia adalah bentuk yang bukan asal. Mungkin begitu. InsyaAllah. InsyaAllah. Clear? Clear? Nampak? Okey.
Inna ja'alna syayatina awliya. Kami jadikan syaitan-syaitan. Ini jamak pula. Syaitan-syaitan, bukan satu syaitan. Yang tadi syaitan, iaitu iblis yang mengeluarkan Nabi Adam Hawa dari syurga. Tapi yang ni kalimat yang Allah gunakan jamak. Kami jadikan syaitan-syaitan ramai. Awliya, wali-wali, pemelihara bagi orang yang kafir, yang tidak ada iman. Sebab tu orang yang tidak ada iman tu pintu masuk untuk syaitan terbuka. Pintu masuk untuk syaitan mengacau dia terbuka. Sebab itu nak lawan iblis syaitan macam mana? Nak lawan iblis syaitan macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan. Dari ayat tadi, apa jawapannya? Nak suruh fikir. Iblis syaitan. Dia kacau kita. Dia melihat kita dari penjuru yang kita tak mampu melihat dia. Maka dia susun strategi. Kita tak dapat melihat dia, nak susun strategi macam mana? Tapi kita lawan dia macam mana? Dari ayat-ayat tadi, apa jawapan tuan-tuan dan puan-puan? Tulis kat Facebook. Datin jawab betul. Dengan pakaian takwa. Betul. Itulah kompos kita. Tak dapat lihat syaitan tak apa. Tak dapat lihat iblis tak apa. Tengok Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Syaitan tengok Umar Al-Khattab radhiyallahu an jalan di satu jalan, syaitan menyimpang. Tak mestinya Umar dapat melihat syaitan. Tapi syaitan tu menyimpang. Sebab apa? Takwa yang tinggi. Jangan pula duk, ni yang tak seronok, orang tak dapat tengok depa, aku dapat tengok, tahulah kita tak payah nampak iblis syaitan. Tak payah nampak. Takut nampak lagi duk rongging sama-sama pula. Tak payah nampak. Fokus pada benda penting. Allah tak bagi nampak tu pun alhamdulillah. Tak bagi nampak pun buat menakutkan buat apa. Jadi Allah mahu kita fokus pada benda yang jadi kekuatan kita. Tak nampak pun tak apa. Tapi dengan kekuatan itu, dia terpelanting biiznillah. Taqwa. Itulah formula yang Quran angkat bertubi-tubi. Didik anak dengan takwa. Didik umat dengan takwa. Kejar takwa. Takwa tu apa? Kata sahabat Abdullah ibn Abbas. Iman, amal soleh. Iman yang mantap, amal soleh yang betul. Bila kita hidup dengan itu, insya-Allah ada benteng. Kita ada benteng. Syaitan terpelanting. Syaitan terpelanting. InsyaAllah. Itulah formula takwa, itulah kekuatan. InsyaAllah. Clear? Ada soalan ke Rosman? Faham tak? Soalan tak? Ada. Ada. Ya. Roh boleh berpindah-pindah. Roh. Boleh berpindah-pindah tak? Jadi soalan kedua itu, manusia dicipta dari cahaya. Kita komen ada yang dulu manusia dicipta cahaya. Yang kedua yang isu terkini lah yang kata roh tu boleh berpindah-pindah. Okey. Roh boleh berpindah-pindah, saya akan jawab minggu depan sebab saya nak tengok fatwa. Tadi saya duk baca fatwa Mufti Pulau Pinang. Tadi saya nak tengok dulu apa isu dia, Rosman. Saya tengok apa, saya terbaca isu tu. Roh berpindah-pindah. Roh ini kalau Allah sebut yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kamu tentang roh. Katakanlah roh urusan Tuhanku. Kamu tidak diberikan ilmu tentang roh melainkan sedikit saja. Ilmu kita tentang roh bukan kosong, ada tapi sedikit. Jadi isu tu ada isu berkait dengan benda semasa. Jadi saya kena baca isu tu, saya jawab minggu depan lah isu roh. Tentang yang kedua, Manusia dicipta dari cahaya. Manusia dicipta dari cahaya. Kalau ikut dari segi dalil, manusia dicipta dari manusia ada dua, Nabi Adam. Nabi Adam dicipta dari tin, dari tanah. Kemudian ayat Quran menceritakan dari tanah itu dalam pelbagai bentuk dan rupa lah. Kemudian
Bani Adam selepas penciptaan Adam dari tanah, lahirlah Bani Adam. Kita Bani Adam. Dari surah Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kami mencipta insan dari nutfah. Nutfah ni berkait dengan air mani, berkait dengan sperma. Nutfatin amsyaj. Quran tak sebut sperma, dia tak sebut air mani, dia sebut nutfah. Nutfah dalam bahasa Arab artinya suatu yang istimewa yang keluar dari sesuatu. Jadi kalau kita kait dengan benih, artinya air mani itu istimewa, tapi yang teristimewa daripadanya, itulah sperma. Lepas tu ada dalam vocabulary ataupun dalam kamus Arab disebut nutfah itu sperma. Sebab yang paling special daripada sesuatu. Jadi air mani itu special, yang paling special sperma. Jadi nutfah, tapi Allah sebut manusia dijadikan daripada nutfatin amsyaj. Dari nutfah, yakni sperma yang bercampur. Sekarang sains memberi petunjuk pada kita, iaitu nutfah bercampur dengan benih wanita, iaitu ovum. Okey. Jadi itu. Jadi tidak langsung disebutkan kita dijadikan dari nur. Tidak langsung disebutkan kita dari nur. Hatta Nabi Muhammad SAW, jika Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan artinya itulah asal usul Nabi Muhammad, termasuk kita dari permulaan seperti itu. Tak ada langsung kaitan dengan nur. Nur Allah ciptakannya untuk malaikat, insya-Allah. Ya. Dalam Bible banyak cerita memburukkan wanita, terutama New Testament. Betul ke doktor? Ya, wanita memang dipandang hina. Kalau kita sebutkan berbalik pada ayat-ayat yang kita bicarakan, memang benar bahawa dikaitkan kebobrokan wanita bermula dari Hawa, bermula dari Eve. Kebobrokan wanita, apatah lagi kebobrokannya hingga menyebabkan lelaki hancur, kerananya dia bermula daripada Hawa. Hawa menggoda Adam untuk mendekati pohon yang dilarang. Kesan daripada Hawa lah yang menyebabkan Adam tergoda. Malah bila kita baca balik tulisan-tulisan tokoh-tokoh Yahudi berdasarkan perjanjian lama, ditulis bahawa oleh sebab Adam digoda oleh Hawa, maka Tuhan memarahi Hawa dan seterusnya memarahi wanita disebabkan kemarahan Tuhan terhadap Hawa dan wanita. Sebab itu wanita akhirnya dikeluarkan haid. Sebab itu wanita akhirnya mengandung dan berlaku pendarahan selepas mengandung. Sebab itu wanita kena buat itu. Macam apa yang wanita kena lakukan, apa yang berlaku pada wanita dalam bentuk biologi, seolah-olah merupakan kemarahan Tuhan terhadap wanita bermula daripada Hawa. Ya, betul, ada kebenaran di situ. Sebab itu bermula dari situlah sebahagian orang dia benci agama yang berkait dengan nabi-nabi ini, terutamanya wanita, golongan liberal wanita. Sebab dia kata macam Bible dan akhirnya Quran pun samalah, sebab dia bercakap tentang rasul-rasul yang sama. Mereka tak suka wanita. Maka akhirnya agama yang berkait dengan nabi-nabi itu dibenci oleh ramai wanita di barat sekarang, sebab dikatakan kitab-kitab suci Allah merendahkan wanita. Padahal tidak begitu, Quran tidak begitu, insya-Allah. Ya, Rahman ada lagi. Dia berkaitan dengan tadi yang saya roh berpijak juga. Ya. Kita jawab minggu depan juga lah. Ya. Dia kata apa hukum di dalam akidah Islam dalam bab ni lah. Roh. Roh ini saya kena tengok isu dia, dan insya-Allah ya, itu minggu depan kita bincang bab roh, isu semasa. Ya. Soalan terakhir yang saya dapat report di sini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Itu dakwaan nampak berkaitan dengan jin tadi. Kata nampak. Bagaimana pula dengan dakwaan boleh berkomunikasi dengan jin? Berkomunikasi dengan jin. Ya, memang kita berkomunikasi dengan jin dan memanfaatkan ataupun menggunakan khidmat jin memang tidak diizinkan. Kita tidak bahaskan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman dengan jin Ifrit yang boleh mengawal jin, malah ketua jin, dan ayat-ayat yang berbicara tentang jin. Jin ini satu makhluk yang dia
dia datang pada manusia untuk menghancurkan manusia. Dia datang kepada manusia untuk menghancurkan manusia. Sebab itu apa bentuk hubungan, komunikasi, interaksi memang dilarang. Dilarang sebab jin itu perangainya seperti itu. Dan ada orang mengatakan, tapi ada jin Islam. Macam mana you tahu dia itu Islam ataupun tidak? Sebab itu agama mengambil satu jalan berhati-hati, saddud dzara'i, menutup pintu-pintu kerosakan daripada awal, apatah lagi berkaitan dengan makhluk gaib yang ada unsur-unsur yang tidak baik pada kita. Maka ditutup, maka kita berinteraksi sama kita, walaupun ada makhluk boleh melihat jin yang Allah berikan kelebihan padanya, tapi sekadar itu dia tak perlu nak buat lebih daripada itu. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Jadi itu saja kan Rasman? Ya. 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 Jadi sebut surah jin ayat nombor 6. Surah jin ayat nombor 6, jin tidak lain melainkan menambahkan kesesatan bagi kamu. Itu yang saya sebutkan tadi. Jin, surah jin ayat nombor 6. Jin tidak lain, mari saya tengok ayat tu. Okey, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ini ayat dia. Dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada jin. Dia ada manusia minta bantuan jin, minta khidmat jin. Ayat ni. Ayat surah jin ayat 6. Ada lelaki minta khidmat jin, minta bantuan jin. Tapi Allah kata apa? Allah kata apa? Fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa. Allah kata, tetapi jin tidak lain melainkan menambahkan kesesatan bagi mereka. Nak minta bantuan jin, nak mendekati jin, minta khidmat jin, tapi Allah bagi amaran mereka tidak lain akan menambahkan kesesatan bagi manusia. Sebab itu interaksi dan sebagainya dilarang oleh para ulama. InsyaAllah kita beriman jin ada, itu dah cukup. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sudah bersiaran sejam setengah lebih. Lama juga kita tak bincang. Kitab Minhajul Abidin. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk bincang kitab ini juga. Kitab Tasawuf Al-Ghazali. Kita lama juga kita tinggal sejak Ramadan. Ramadan masuk Syawal, baru sekali agaknya saya bincang kitab Minhajul Abidin tentang ibadah batin. Ibadah batin, ibadah kerohanian. Penting kitab ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan minggu depan. Di minggu hadapan, bagaimana agenda kita? Kita insyaAllah akan bersiaran secara bersemuka di surau kompleks Belia Batu Ubat. Bukan di Masjid Al-Saghir, tapi di surau kompleks Belia Batu Ubat, tepi jalan depan Padang Bola USM. Dan live streaming masih ada. InsyaAllah ya. Live streaming masih ada. Jadi bersemuka pun ada, live streaming masih ada. Cuma pada minggu hadapan kita akan mulakan jam 3. Pada minggu hadapan kita akan mulakan jam 3. Hari ini kita buat lebih awal, tapi minggu hadapan kita mulakan jam 3. InsyaAllah. Jadi itu saja untuk petang ini. Terima kasih kepada saudara Rosman kita. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan perhatian pada petang ini. Semoga diberkati Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, kurniakan pada kami ilmu yang bermanfaat, terutamanya ilmu din. Kurniakan pada kami taqwa sebagai kompas bagi hidup kami.
elokkanlah akhlak kami ya Rabbal Alamin, murahkan rezeki kami yang halal lagi diberkati oleh-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.